Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, nahnu fil muhadarah al-adab wal balaghah للسنة الخامسة. إن شاء الله اليوم ندخل في الدرس الرابع عند النص الشعري العباسي للمتنبي. أرجو استعدادكم عند المحاضرة. طيب أيها الطلاب، قبل أن ندخل في الشعر العباسي للمتنبي يجب علينا أن نعرف عن المقدمة الشعر العباسي. Baik, Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tentang syair pada zaman Abbasi yang ditulis oleh Al-Mutanabbi. Syair pada zaman Abbasi yang ditulis oleh Al-Mutanabbi. Baik, sebelum kita masuk ke dalam perbahasan syair, wajiblah kepada kita, pastilah dan mestilah kita mengetahui tentang muqaddimah, pengenalan tentang syair Abbasi secara ringkas, ijmalan. Taib, al-awwal, syair Abbasi adalah syair yang berkembang pesat mengikut tamadun masyarakat pada zaman tersebut. Izdiharan kabiran tab'an li hadarah mujtama' fil asr. Okay, pada zaman Abbasi syair semakin berkembang dan semakin pesat, semakin digunakan dalam masyarakat. Itu yang pertama. Baik, yang kedua, secara ringkasnya ijmalan, khasais syair Abbasi, yang pertama, isti'mal alfazu sahlah wal khafifah. Itu yang pertama, penggunaan kata-kata yang mudah dan ringan. Wa taghanni bi jamalil tabi'ah, dan mendendangkan keindahan alam. Maksudnya menyanyikan, mendendangkan, menceritakan tentang keindahan alam. Wa iktharu min istikhdam funun badi', dan banyak menggunakan seni ilmu badi'. Seni ilmu badi' ini adalah seni ilmu yang mempunyai rentak irama. Kebanyakannya irama di belakangnya disamakan supaya syair itu menjadi lebih cantik, lebih senang kita nak dengar. Baik. Seterusnya, qad izdadat thawrat al-lughawiyyah bisabab ta'thir syu'ara bis-thaqafah al-ajnabiyyah. Okey. Kaya dengan bahasa kerana penyair terpengaruh dengan kebudayaan asing yang membawa kepada lahirnya perkataan yang diarabkan. Maksudnya perkataan-perkataan yang di luar, perkataan-perkataan asing dijadikan kepada bahasa Arab. Perkataan-perkataan yang contohnya asalnya daripada negara asing dimu'rabahkan, dijadikan ia sebagai perkataan Arab. Jadinya penyair pada zaman tu mempunyai perkataan-perkataan yang banyak, kaya dengan kosakata yang luas. Kerana apa? Kerana mereka banyak menggunakan perkataan asing yang telah diarabkan. Baik, yang seterusnya, syu'ara masyhurina al-Mutanabbi. Okey, kita akan belajar tentang al-Mutanabbi, di antara ulama atau penyair yang sangat masyhur pada zaman Abbasi. Yang kedua, Abu Tamam al-Buhturi. Yang ketiga, Abu Ala al-Ma'arri. Okey, ini tiga penyair yang terkenal pada zaman Abbasi. Baik, ini adalah pengenalan kepada syair Abbasi, pengenalan yang ringkas tentang kenapa syair itu berkembang pada zaman ini, kemudian khasais, ciri-ciri keistimewaan syair pada zaman Abbasi,
Kemudian kita tahu bahawa beberapa ulama yang terkenal di antaranya Mutanabbi, Abu Tamam dan Abu Ala al-Ma'arri. Baik, seterusnya hari ini kita akan belajar tentang syair yang ditulis oleh Mutanabbi. Sebelum kita masuk ke dalam syair, pastilah dan mestilah kita mengetahui nubzah biodata, pengenalan biodata tentang Al-Mutanabbi. Baik, ismuhu ringkas Abu Tayyib Ahmad bin Husain Al-Mutanabbi. Laqab dia, gelarannya Mutanabbi kerana yad'i annahu nabiyyun fayusujina thumma taba. Okay, ini penting. Digelar Mutanabbi kerana dia mendakwa dia itu nabi, kemudian dia dipenjarakan, kemudian dia bertaubat. Okey. Kenapa dinamakan Mutanabbi? Kerana dia menganggap ataupun mendakwa dia itu nabi, kemudian dipenjarakan oleh khalifah pada zaman Abbasi, kemudian dia bertaubat. Baik. Dia dilahirkan di Bil Kufah pada tahun 303 Hijrah. Ya, salah sami'ah wasasa. Okey, 303 Hijrah. Okey, hayatuhu syair hakim, penyair yang sangat bijak, wa ahada mafakhr adabul arabi, salah seorang di antara kebanggaan yang dibangga dalam sastra Arab. Wa zahrat mawhibatuhu sya'riyah mubakkiran, dia kebolehan dia bersyair tu daripada awal lagi, semenjak dia kecil dia sudah menulis syair. Umur dia 9 tahun dia telah menulis syair. Wa kana, kebanyakan syairnya berkisah tentang pujian. Syair beliau paling baik adalah tentang hikmah, falsafah kehidupan dan kisah tentang peperangan. Ini di antara kelebihan ataupun ciri-ciri syair yang ditulis oleh Al-Mutanabbi. Baik, seterusnya ini adalah di antara syair yang kita akan belajar, iaitu Madah lil Mutanabbi. Madah maksudnya tema yang ditulis oleh Mutanabbi yang membawa maksud pujian. Madah lil Mutanabbi. Okey, ini di antara syairnya. InsyaAllah pada siri yang akan datang kita akan baca syairnya dan kita akan bahaskan syairnya. Ala qadri ahli al-azmi ta'ti al-azaimu wa ta'ti ala qadri kiramil makarimu, hingga akhir insya-Allah. Baik, sebelum kita mempelajari syair ini, kita mesti tahu jau'un nas. Okay, apa itu jau'un nas? Saya telah terangkan banyak kali. Jau'un nas itu adalah sebab ataupun mengapa syair ini ditulis. Mengapa syair ini ditulis. Baik. Yang pertama, kana hunaka adawah qadimah baina Rum wa Arab wa Rum. Terdapat permusuhan yang lama di antara orang Arab dan orang Rom. Wa hadha addas ila wuqu' katsiran min al-ma'rakah wal hurub allati imtaddat ila ayyam Saifudaulah Al-Hamdani Amirul Harb fi qurun Rabi' al-Hijri. Perkara ini menyebabkan berlakunya banyak pertempuran dan peperangan sehingga berpanjangan, sehinggalah sampai ke zaman Saifudaulah Al-Hamdani. Saifudaulah ni maksudnya zaman panglima perang yang hebat, iaitu Gubernur Halab pada abad ke-4 Hijrah. Sangat hebatlah. Kita katakan bahawa pada abad ke-4 Hijrah, maknanya abad ke-4 Hijrah ni maksudnya 400 Hijrah. Pada zaman Abbas ini ada satu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada satu pemerintah atau panglima yang hebat, yang mana mempunyai azam yang tinggi. Dia ada kisah dia yang tinggi yang kita akan bahaskan. Yang penting, pertama sekali kita mesti tahu bahawa permusuhan antara orang Arab dengan orang Rom ni telah berlaku lama, sangat lama. Okey, sangat lama dan berpanjangan. Baik, seterusnya, wa kana amiran arabiyyan syuja'an hariba kathira fa intasara. Saifudaulah Al-Hamdani adalah seorang putera Arab
yang sangat berani. Banyak peperangan yang disertai dan dimenang. Waqad hajama Rum qal'atul Hadas, dan dia telah Rom telah melancarkan serangan ke kubu Hadas dalam wilayah Arab. Kemudian Saifuddaullah menggerakkan tenteranya dan merampas kembali kubu tersebut dan membunuh seramai 3,000 orang tentera Rom. Okey, jadinya sangat hebat. Walaupun tentera Rom dikatakan tentera paling hebat, tapi ia tidak menakutkan ataupun tidak menggentarkan Saifuddaullah Al-Hamdani, sehingga kan dikatakan bahawa dalam kisah tu diceritakan bahawa dinding qal'ah itu atau dinding tembok itu berwarna merah kerana dipenuhi dengan darah. Maknanya hebatnya kepimpinan Saifuddaullah Al-Hamdani. Baik. Yang terakhir, kemudian beliau memperbaharui pembinaan kubu tersebut. Ianya bila dia hancurkan kubu yang telah dibuat oleh Rom, maka penyair Mutanabbi ini melihat usaha sangat mulia, dan dia pun menyampaikan satu syair memuji dan menceritakan kisah Saifuddaullah Al-Hamdani. Itulah kisah dia, bagaimana syair ini ditulis. Asalnya adalah permusuhan dari orang Arab dengan orang Rom yang berpanjangan sehingga sampai ke zaman Saifuddaullah Al-Hamdani. Saifuddaullah Al-Hamdani ini mempunyai azam yang tinggi, sehingga kan dia memberi semangat kepada tenteranya untuk berperang dengan tentera Rom dan memenangi peperangan itu kerana keazaman yang tinggi, dan berjaya menakluki balik qal'ah ataupun tembok wilayah dalam wilayah orang Arab. Jadinya bila Al-Mutanabbi ni, penyair ni, melihat kepada kehebatan Saifuddaullah Al-Hamdani ni, maka dia tulis satu syair untuk memuji Saifuddaullah Al-Hamdani. Jadi itulah secara ringkas kisah yang berlaku dan bagaimana syair ini ditulis melalui kisah ini. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.